Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita jumpa lagi untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 5 KSSR Semakan. Hari ini kita berada pada muka surat 173 iaitu aktiviti ria projek mencegah pengaratan. Okey, kita tengok kat sini dia menceritakan tentang alat dan bahan dulu. Ini adalah aktiviti PAK21 dan ianya boleh dijalankan secara berkumpulan. Okey, alat dan bahan, kamera, sarung tangan, bekas cat, berus cat, minyak dan grease. Banyak kali cat ada. Maksudnya ada bekas, berus dengan cat lah sekali. Minyak dan juga grease. Okay, langkah-langkah dia dalam kumpulan hasilkan sebuah poster projek pencegahan pengaratan. Jadi pamerkan poster pada papan kenyataan sekolah. Kenal pasti lokasi yang mempunyai objek berkarat di kawasan sekolah. Rakam. Okay, mula-mula kita pamerkan. Kita nak tujuan dia sebenarnya kita nak buat satu poster dan kita nak pamerkan dekat sekolah lah. Papan kenyataan, biasanya papan kenyataan sains lah. Okay. Kemudian kamu kena kenal pastilah cara dia. Kamu kena kenal pasti lokasi yang mempunyai objek berkarat di kawasan sekolah. Kemudian kamu kena rakam foto lokasi masing-masing dan objek yang berkarat sebelum kerja-kerja pencegahan pengaratan dimulakan. Kemudian lakukan kerja-kerja pencegahan pengaratan yang bersesuaian dengan keperluan di lokasi. Maksudnya bila cara dia macam ni, kita pergi kat kawasan-kawasan yang dekat sekolah tu yang ada benda berkarat, kita rakam lah ataupun kita ambil gambar sebelum benda tu dibaik pulih. Contohnya kita ambil gambar pintu makmal yang dah berkarat, kita duduk sebelah dia, kita ambil gambar kan, pintu makmal dah berkarat tu. Lepas tu kita pun buatlah aktiviti tu, lakukan kerja-kerja tu lah. Kita mengecat lah, kalau pintu pagar kita cat lah. Okay, kemudian yang keenam, setelah selesai kita rakam semula foto lokasi dan objek yang telah dibaik pulih. Maksudnya dah siap cat tu, kita ambil gambar sekali lagi dengan objek yang dah siap cat tu. Contohnya yang saya kata tadi, pagar lah. Okay, jadi kita muat naik foto-foto tersebut di dalam aplikasi Google Classroom. Okay, ini kalau cikgu awak suruh buat lah. Okay, muat naik pada Google Classroom ataupun kalau nak letak dekat sekolah pemerintahan sebelum dan selepas kan. Macam aktiviti kita orang kita biasa buat. Itu pun boleh lah. Jadi bentangkan hasil projek kamu. Maksudnya bila kat kelas nanti dalam kumpulan tu kita boleh bentangkan. Ini adalah satu contoh aktiviti yang menarik untuk projek pencegahan pengaratan. Okay, ini contoh dia lah. Ini contoh kan projek sains cegah karat kumpulan 1, ada sapu objek dengan minyak, ada sapu objek dengan grease dan mengecat objek. Dia buat basikal tu kan. Jadi kita pun boleh buat benda lain. Okay, ini satu contoh lah. Jadi langkah berjaga-jaganya adalah pakai sarung tangan semasa menjalankan kerja-kerja pencegahan pengaratan. Tak nak bagi tangan kita kena karat. Kemudian cuci tangan kamu dengan air dan sabun selepas selesai melaksanakan kerja-kerja pencegahan pengaratan. Maksudnya bila kita dah buat tu, kita kena basuh tangan kita dengan air dan sabun. Sebab kita takut ada kuman-kuman ataupun ada bahan-bahan kimia yang menyebabkan kita boleh membawa bahaya kepada kita lah. Okay. Jadi soalan kat bawah dia tanya, apakah cara mencegah pengaratan yang digunakan untuk melaksanakan projek tersebut? Jadi kalau awak buat projek ni, contohnya macam saya kata tadi, kalau contohnya saya buat projek mengecat pagar bilik sains. Jadi pagar bilik sains tu saya guna cat kan. Jadi apakah cara mencegah pengaratan? Saya menggunakan cat. Mengecat lah jawapan dia. Jadi ia bergantung kepada eksperimen awak tu. Bukan eksperimen, aktiviti yang awak lakukan tu. Seterusnya, mengapakah kamu memilih cara tersebut? Jelaskan. Jadi kalau saya jawab, saya memilih mengecat kerana pagar makmal sains ni berada di bahagian dalam pintu. Jadi dia tak terkena sangat dengan air dan terdedah kepada matahari sangat. Jadi boleh saja dengan mengecat saja. Tu contoh saya lah. Okay. Saya mengecat dan ianya sesuai. Itu contoh jawapan saya. Awak boleh jawab lain dan boleh berbincang dengan cikgu-cikgu awak. Inilah benda yang kita biasa bincangkan. Kenapa kamu pilih cara tersebut? Ni bila kita bentang kat kelas, nanti cikgu awak akan tanyalah. Ni seronok aktiviti ni. Okay, ini merangkumi 7.1.4 dan 7.1.5 muka surat 173. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada muka surat seterusnya, santai sains. Ada satu lagi aktiviti iaitu larutan penyingkir karat. Okey. Jadi hasilkan larutan penyingkir karat dengan menggunakan besen kaca, botol penyembur, berus dawai, 100 ml cuka, 3 sudu besar garam, 3 sudu besar soda bikarbonat dan juga air. Okey, aktiviti ini awak boleh buat kat rumah ataupun kalau cikgu awak ajak buat kat sekolah, awak boleh buat kat sekolah lah. Okey, langkah-langkahnya yang pertama, kita tuangkan 100 ml air cuka ke dalam besen kaca. Letak cuka dulu. Air pula letak cuka dulu 100 ml. Hati-hati cuka ni sebab dia boleh menghakis. Kot dia menghakis lah, kita risau dia menghakis.
Okey, yang kedua, campurkan 3 sudu besar garam ke dalam besen kaca. Dah tahu cuka tadi 100 ml, kita pakai bika sebab kita nak kena semak dia punya betul-betul, pastikan kita tengok aras meniskus dia betul-betul 100 ml. Okey. Baru kita boleh tuang. Sebab tu kita kena pakai bika. Kemudian kita masukkan 3 sudu besar garam. 3 sudu besar garam ni kita pakai sudu besar lah, sudu plastik tu. Kalau dalam gambar ni pakai sudu plastik ke dalam besen kaca. Lepas tu kita tambah lagi 3 sudu besar soda bikarbonat pula dalam besen kaca. Sudu yang sama tadi kan? Sudu yang sama saiz lah. Kemudian kita aduk kan? Aduk tu maksudnya kita kacau lah. Campuran cuka, garam dan soda bikarbonat tu dah sudah kan? Aduk-aduk-aduk. Kemudian kita tuangkan larutan penyingkir karat yang terhasil ke dalam botol penyembur. Maksudnya soda bikarbonat, garam dengan cuka saja. Untuk hasilkan. Jadi dah siap sebenarnya tu. Dah siap penyingkir karat tu. Yang langkah kelima tu sebenarnya untuk kita masukkan dalam bekas sajalah. Dalam botol penyembur. Kemudian yang keenam, sembur larutan penyingkir karat yang dihasilkan pada objek yang berkarat. Jadi kalau ada karat, kita spray pakai penyembur tu dan kita boleh gosok. Nanti insyaAllah karatnya hilang lah. Sebab karat ni sebenarnya dia menempel dekat besi tu. Jadi lama-lama dia boleh menyebabkan besi tu berkarat, berrosak lah. Dia akan rosak. Jadi sebab tu kita kena, bila dah ada karat tu, kita spray kita gosok je bagi karat dia hilang. Alright, nombor 7, biarkan objek tersebut selama 5 minit. Biarkan dulu, kemudian bersihkannya dengan menggunakan berus dawai. Kita pakai berus dawai. Okay, jadi bilas objek dengan air yang bersih. Kalau kat kereta kau jangan pakai berus dawai pula. Nanti kan habis calor kereta. Okay, langkah berjaga-jaga. Cuci tangan kamu dengan air dan sabun selepas menyediakan larutan penyingkir karat dan selepas melakukan kerja-kerja menyingkir karat. Maksudnya bila awak nak buat benda ni, dah siap buat, awak kena basuh tangan lah dengan air dan sabun. Kemudian bila dah sudah tu, kalau contoh bila-bila nak guna nak anu karat kat mana-mana, nak letak karat kat mana-mana, ada karat dekat pagar misalnya, kita spray dan kita gosokkan dengan dawai tu. Okey, berus dawai. Kemudian kita basuh lagi tangan kita dengan sabun. Okey, setiap kali nak buat dan setiap kali menghasilkan larutan ini. Alright. Jadi kita imbas kembali apa yang kita dah belajar dalam bab ini. Okey, imbas kembali. Yang pertama, ciri-ciri objek yang berkarat adalah seperti yang berikut lah. Berwarna perang, kemerahan, mempunyai permukaan yang kasar. Dia perang tu dikasar. Dia rasa kasar-kasar tu. Kemudian tapi dia rapuh. Dia kasar tapi dia rapuh lah. Rapuh tu maksudnya dia tak kuat lah. Dia senang tanggal lah kan. Dia macam boleh menyebabkan benda tu rosak. Yang kedua, objek yang diperbuat daripada besi boleh berkarat. Jadi benda yang boleh berkarat ni adalah yang diperbuat daripada besi je. Okey. Faktor yang menyebabkan pengaratan pada objek yang diperbuat daripada besi ialah kehadiran air dan udara. Mesti kena ada air, mesti kena ada udara. Kalau tak ada air, tak ada udara, salah satu tak ada, tak boleh. Dia kena ada dua-dua. Okey. Kemudiannya kita lihat yang keempat, cara mencegah pengaratan pada objek yang diperbuat daripada besi adalah dengan cara seperti yang berikut. Okey, objek besi tadi, yang pertama sapu, 2 salut, 3 sado, yang 4 cat. Okey, menyapu tu macam mana? Menyapu objek dengan minyak atau gris. Contohnya basikal kita tu kan, basikal yang rantai basikal tu kita sapulah dengan minyak atau gris. Kalau menyalut macam mana? Contohnya menyalut objek dengan lapisan bahan tahan karat. Salut tu macam contoh kita salut bahagian luar je. Contohnya macam hanger tu kan. Hanger kan mesti disalut luar dengan color biru, color merah. Jadi dia ada salutan kat luar dia untuk menahan lama lah, supaya dia tahan lama. Kemudian menyaduk objek dengan lapisan logam tahan karat. Kita pun boleh saduk objek dengan lapisan logam tahan karat. Contohnya kalau kita tengok sado ni biasa dia ada proses dia. Contohnya macam tin sardin tu. Macam mana tin sardin tu boleh tak karat? Sebab dia dah sadu siap-siap proses kan. Jadi tin tu mesti tu dia sadu dengan timah ke apa kan. Maka dia jadi tahan karat. Dia tak berkarat. Kemudian seterusnya adalah mengecat objek. Mengecat objek ni yang biasa kita lakukan lah. Kita biasa ngecat lah kan, nak bagi dia mudah. Sebab bila kita cat tu dia jadi lagi cantik dan lagi tahan lama dan karat pun tak ada. Jadi dia dapat, yang penting cara tu, 4 cara ni sebenarnya tujuan dia untuk halang air dan udara. Okey. Jadi 5, kepentingan mencegah pengaratan bagi objek ini diperbuat daripada besi adalah seperti yang berikut. Kenapa kita kena cegah pengaratan ni? Kenapa tak biar jadi karat? Sebab yang pertama, supaya ianya selamat digunakan. Kalau awak main dekat taman permainan misalnya, tiba-tiba ada benda berkarat, awak tengah main buai contohnya, karat jadi awak lompat awak ayun tiba-tiba terayun, terlepas kau, tercabut, silap terus terjun masuk ke rumah sebelah contoh. Jadi sebab itu kita nak pastikan dia selamat. Jadi sebab tu kita kena cegah pengaratan. Yang kedua,
tahan lama dan tidak mudah rosak. Okey, kalau tak nanti sikit-sikit rosak. Jadi kalau macam kat taman permainan contohnya, bila kita cat balik, kita ni balik, dia akan jadi tahan lama lah. So taklah mudah rosak, kita boleh main lagi. Tak adalah kita membazir sangat, nak siap kena beli baru je. Yang ketiga, menjimatkan kos penyelenggaraan. Itulah termasuklah tadi bila benda tu cepat rosak, rosak-rosak beli baru, rosak-rosak beli baru. Contohnya awak ada pagar kat depan rumah tu, asal dah buruk je karat, tukar baru. Kau ingat pagar tu murah? Gitu kan. Jadi pagar tu tak murah, jadi nak kena tukar tu silap beribu-ribu. Jadi baik kita cat je. Cat tu mungkin dalam bawah 100 pun dah dapat. Kalau 100 lebih pun apa dah hal kan, dah bandingkan dengan beribu-ribu kau nak ganti tu. Kan. Jadi yang seterusnya adalah kelihatan cantik. Kalau rumah kita biasa nak beraya ni, pagar rumah tu kita biasa akan cat bagi cantik lah. Dah lah cantik, lepas tu dapat tahan karat, lepas tu dapat cegah karat, kan bagus tu. Kan daripada kita asyik beli baru je. Kan dah bazir duit. Kan dah mengait, dapat berkait 4-4-3-3 punya point tu kan. Okey, jadi saya rasa sampai muka surat ni dulu 175. Okey, pada video akan datang kita akan sambung lagi dengan kita bincangkan asah minda. Soalan-soalan asah minda. Muka surat 175 juga tu nanti kita sambung sampai 176. Okey, jadi saya rasa sampai sini dulu. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.